sambungan perbincangan kita. Okay, so ya, kita teruskan dengan satu pada topik seterusnya, iaitu tentang sebahagian kita dah sentuh, tapi kita tengok balik tentang penghayatan nilai. Kalau kita tengok dalam hopefully you dah biasa dengan tipe PM. Tipe PM ni, tipe PM yang ni. Wah, ni lah tipe PM. Kita selalu sebut tipe PM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk 2013 hingga 2025. Dulu saya pernah terlibat jugalah masa sebenarnya nak menghasilkan ini banyak level, banyak peringkat, ada di mana dia banyak round table, perbincangan meja bulat, pergi sekolah, pergi sana, tim KPM lah. Dan saya pernah juga dijemput wakil pekerti untuk terlibat uh, dalam pembinaan, tapi maksudnya sebab pembinaan ni banyak orang terlibat kan, so saya just ada satu dua slot saya pernah terlibat lah dalam perbincangan meja bulat. Okay, tapi perbincangan tak mestinya pandangan kita tu diterima, so dia debate, dibahaskan dan sebagainya. Okay, ada juga perkara yang saya tak setuju tapi dia tak terima, tapi it's okay, itu maksudnya mereka tengok juga pandangan orang lain. Okay, pandangan-pandangan di bagai peringkat, bagai sekolah, bagai zon, dengan universiti, dengan institusi mereka akan buat, bukan saja dengan pihak universiti. Jadi itu seperti saya sebut dari tipe PM ni ada 2, 4, 6, 8, berapa anjakan? 11 anjakan. Kalau kita tengok ni 11 anjakan. Anjakan ni lah pilar dia, apa dia punya main tema dia. Okay, you boleh tengok apa main tema dia. Dan salah satu tema main dia kalau you tengok yang ni ialah melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Ada satu pada anjakan dia ialah melahirkan rakyat Malaysia penghayatan nilai. Jadi kalau you baca tipe PM ni dalam anjakan ni dia banyak menjelaskan lah bagaimana untuk dilaksanakan, kenapa dan sebagainya lah. Dan ini termasuklah aspek yang kita dah bincang sebahagian tadi, iaitu penerapan nilai-nilai murni merentas kurikulum. Jadi kita nak tengok sedikit ni, okay, dengan penghayatan nilai ni yang tipe PM 2013-2025. Okay, okay, jadi aspek nilai ni aspek yang penting. Penting, memanglah kalau tak ada, kalau saya selalu sebut tadi kan, pengetahuan, kemahiran dan nilai. Kalau kita bagus satu aspek saja pengetahuan, kalau tak bagus kemahiran atau nilai, tentulah kita tak boleh melaksanakan. Kita tahu dia tapi tak mahir melaksanakan, dan juga tak ada nilai. Atau begitu juga kalau kita ada pengetahuan tapi bagus juga kemahiran, tapi kalau tak ada nilai, dia tak lengkap lagi. Itu seperti saya sebut tadi, you akan jadi memang bagus di soal aspek profesional, tapi mungkin integriti kurang, menyebabkan akan terhakis juga aspek-aspek yang lain. Tapi ada nilai memang bagus, tapi kalau kita tak ada pengetahuan, mungkin kita tak tahu nak laksana, tak mahir. Kita ada nilai tapi kita tak mahir melaksanakan pengajaran dan sebagainya. Okay, jadi sebenarnya kombinasi tiga tu penting lah, tapi jadi termasuklah aspek nilai ni kita tak boleh kesampingkan. Memang salah satu perkara yang core lah dalam untuk melahirkan masyarakat atau rakyat Malaysia, negara kita melalui sistem pendidikan kita. Ini perumpamaan ilmu nilai tak pernah amat lah penting untuk melahirkan modal insan yang world class. World class ni maksudnya itulah ketiga-tiga tadi. Kita tak nak orang yang brilliant tapi tak ada nilai. Kita nak bersama dengan nilai. Kalau you brilliant tak ada nilai, itu yang saya sebut tadi, you jadi engineer yang hebat tapi you tak ada integriti, no point. Akan juga memberi kesan kepada negara dalam berbanyak aspek. Okay. Jadi membentuk insan yang menurut dan seimbang, di aspek ini dinyatakan dalam APK tadi. Okay, sekarang kalau you tengok
jasmani, emosi rohani, intelektual ni Jerry. Tapi banyak juga pandangan-pandangan scholar yang juga perlu ada nilai sosial. Okey, itu sebab sekarang ni banyak juga kupasan-kupasan Jerry tu tak lengkap lagi, perlu ada social skill tu. Itu maksudnya orang cuba memberi nilai tambah pada APK tu lah. Jasmani, Jerry tak berapa cukup sebab mungkin ada, kalau you tengok sekarang ni social skill, kadang orang-orang hebat ni dia social skill dia dikesampingkan, dia tak berapa okey social skill. Jadi pembinaan social skill tu very important. Kan setengah orang tu berbahasa dengan tidak menepati macam mana you nak membina hubungan yang baik dalam pekerjaan kalau kita tak menggunakan bahasa dengan baik, dengan yang sesuai. Jadi masuk di situ. Dan juga begitu dalam perundingan, dalam negotiation skill. Itu kan social skill. Dalam perundingan, dalam marketing dan sebagainya. Jadi social skill juga aspek yang perlu ditanam di peringkat awal, di peringkat pelajar. Jadi itu sebab setengah perbahasan perbincangan sekarang ni, di samping yang tekan dalam APK tu Jerry, juga ditambah dengan S, social skill tu. Okey. Benteng utama makan diri. So of course lah, so ya, nilai ni banyak aspek lah dia punya kepentingan. Okey, untuk menyelamatkan negara pada globalisasi, okey, dan juga aspek-aspek yang lain ni. Okey, ini yang saya sebut tadi. So ada anjakan ketiga tu, iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang terkandung dalam 3PM. Jadi kalau kita tengok sini, ini bagi pandangan, kalau kita tengok pandangan penulis buku yang menjelaskan tentang penghayatan nilai ni. So penghayatan nilai, pandangan Ali dan Ernie ni you kena amalkan dalam kehidupan lah. Bukan saja kita faham dan tahu. Setengah orang faham dan tahu tapi dia tak buat, tak amalkan. That mean you tak menghayati nilai. That's why pelajar tu kita nak dia faham dan tahu dan juga aplikasikan dalam kehidupan harian. Maksudnya amalkan. Okay. Supaya saya rasa untuk tahu dan faham ni, saya ingat hampir semua orang tahu, profesional mana-mana pun tahu kan. Tapi kalau dia tak laksanakan dalam, contoh dalam pekerjaan dia, saya sebut tadi lah, kalau tak ada integriti mungkin banyak kesan. Dia buat jalan raya, kalau tak integriti mungkin jalan raya tu setahun dia dah rosak contohnya dan sebagainya. Jadi itu menyebabkan kerugian kepada masyarakat, kos dan sebagainya. Okay, jadi of course bila kita menghayati, mengamalkan nilai, so kalau tengok dalam kadar Mansur Berkadir tu, jadi penghayatan pada akhlak nilai ni dicerminkan melalui tingkah laku, pemikiran dan pengucapan. Okey, itu sebab jadi maksudnya kalau tingkah laku dan pengucapan tak okey, itu tentulah cerminan kepada apa dia fikir. Okey, apa yang dia fikir oleh seseorang tu. Jadi apa ni? Jadi apa yang dia fikir dan juga yang dijiwai dalam hati nurani itu akan dicerminkan melalui tingkah laku dan pengucapan. Walaupun ada dulu kita pernah dengar kan orang kata, oh dia tu mulut je teruk bla bla, tapi hati baik. Itu macam kontradik dengan penyataan inilah. Jadi kalau seorang tu mulut celupa dan membelasah orang tak tentu pasal, itu kalau ikut penyataan Mansur Berkadir, itu cerminan kepada hati nurani dia. Jadi kontradik yang kita dulu selalu sebut, dia tu rupa je teruk bla 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 tapi hati baik. So agak kontradik kan. Jadi kalau ikut Mansur ni, dia kata apa yang you buat, tingkah laku you adalah cerminan kepada apa yang dalam, apa yang you fikir dalam dan juga dalam hati you. Okey, jadi dalam konteks ni kita nak membina pelajar tu peringkat awal lah. Okey. Jadi supaya pelajar ni tahu membawa diri mereka bila mereka dah ada mengamal dan menghayati
tentulah mereka akan dapat menguruskan diri mereka. Okey. Dan bagaimana dia membawa apa meletakkan diri mereka dalam kehidupan lah, daripada peringkat yang kecil sehinggalah peringkat yang lebih besar dalam dalam masyarakat. Okey. Dan juga dalam pekerjaan lah, dalam pekerjaan, dalam masa dia berkeluarga dan juga dalam pekerjaan itu sangat penting kan. Bila you berkerjaya, you akan berhadapan dengan pelbagai aspek-aspek yang boleh menghakis nilai kita, nilai integriti dan pelbagai. Okey. Jadi kalau kita tengok sini ada anjakan dalam tipe PM tu, iaitu anjak yang tiga saya sebut tadi kan. Anjak yang ketiga tadi you dah tengok tadi. Anjak ketiga yang ni dalam Melayu Raya Malaysia itu dimasukkan anjakan tiga dalam tipe PM. Tiga elemen utama yang menjadi topik bahasan, inilah. Kalau tengok ni, pengukuhan pendidikan Islam dan pendidikan moral yang melebihi tumpuan perpaduan empuk kesepahaman erat antara murid. Membangun murid secara holistik dengan mengukuhkan peluang penyelenggaraan murid dalam satu sukan, satu badan, satu uniform. Okey, mengukur dan memperluaskan remove, rancangan integrasi. Jadi, dalam konteks ni ada tiga elemen yang menjadi topik perbincangan lah, sebab uh, bagaimana nak membina nilai pelajar, memastikan pelajar menghayati, memastikan dia menjadi cara hidup mereka ialah melalui kalau dalam konteks kita pendidikan kebangsaan ialah sekolah kebangsaan ialah pendidikan Islam dan pendidikan moral. Okay, jadi itu dibahaskan bagaimana untuk memastikan kedua-dua ini dapat berjaya memupuk nilai uh, dia apa terhadap di kalangan pelajar kita. Okey. Dan juga kalau kita tengok situ aspek apa aspek-aspek lain juga seperti perpaduan dan kesepahaman antara murid, itu juga penting, juga ada kaitan dengan apa nilai juga, nilai hubungan di antara sama kaum, sama bangsa dan juga perpaduan. Itu juga sangat penting. Uh, Bagaimana kita contoh saling menghormati antara satu sama lain, itu semua memerlukan skill, skill dan juga kefahaman dan penghayatan. Okay, bagaimana kita supaya berpelajar ni apa dapat dibina di peringkat awal lagi, dalam elemen yang penting seperti nyatakan situ adalah perpaduan dan kesepahaman tu. Bukan saja antara kaum tetapi juga intra kaum, pada saya lah. Kadang ada perkara yang tidak sepatutnya kerana tak ada skill, pelajar mungkin tidak dibina ke awal, skill bagaimana kita berinteraksi dengan rakan-rakan, walaupun dalam kaum, antara kaum, dalam kaum sendiri. Jadi itu skill, bagaimana berinteraksi, elemen-elemen nak persepahaman dan perpaduan tu of course di peringkat awal lagi, kita menghormati satu sama lain dan sebagainya. Itu semua skill lah. Kalau tak ada skill memanglah tidak dapat dipupuk lah elemen-elemen yang berkaitan untuk perpaduan dan persepahaman tu. Kemudian kalau kita tengok elemen kedua, dia kan membangun murid secara holistik, muka keperluan punya murid. So ini adalah kerana uh, dalam masa dalam satu sebab kenapa ditetapkan satu sukan, satu kelab, satu murid, antara sebab ialah setengah pelajar ni dia cenderung pilih satu saja. Okey, dia pilih tiga-tiga sukannya. Contoh, dia tak ada pun buat kelab, join kelab, satu uniform. Jadi itu ya kementerian nanti sebab ditetapkan masuk everyone, setiap pelajar perlu, jangan semua pilih sukan. Setengah pelajar tu pilih sukan, dia tiga-tiga sukan, tak mau. Jadi dia perlu terlibat dalam sukan, kelab dan juga satu badan uniform. Itu ditetapkan oleh KPM supaya dia seimbang, bukan saja sukan, tak adalah pelajaran yang pilih kelab saja atau pilih badan uniform saja. So dia akan, sebab pelbagai platform tadi, sukan, kelab itu dapat juga membina nilai-nilai di antara pelajar, berhubungan, you boleh tengok apa pelajar yang dia apa terlibat dalam tu, kita boleh nampak bagaimana dia punya karakter dan sebagainya tu, dia punya
cara berfikir dia dan sebagainya. Kalau dia terlibat cara sihat lah, cara sihat dalam sukan kelab badan beruniform. Okey, dan itu penting supaya untuk dalam konteks negara kita untuk apa supaya membina kebolehan-kebolehan atau juga memupuk nilai-nilai yang berkaitan dalam aspek koko tu. Itu boleh lihat dalam koko juga ada dia punya nilai-nilai nak dicapai dari segi apa dalam pelibatan, hubungan, semangat dan sebagainya itu. Mengumpul dan memperluaskan remote ini more on perpaduan. Ini juga sangat penting. Kita dulu ada rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Okey, untuk interaksi antara sekolah, kita tak nak just satu sekolah aja bagus, tapi juga inter sekolah tu juga penting. Okey, interaksi antar sekolah. Jadi itu dulu kan ada rancangan integrasi untuk murid perpaduan, tapi sekarang tak nampak jelas sangat sebab remote ni banyak dicadangkan oleh Prime Minister yang dulu Tun Abdul Rahman Dawi tapi bila dia tak ada, dia masa dia Menteri Pendidikan, dia yang mencadang, tak silap saya lah, remote ni. Jadi bila dia tak jadi Menteri Pendidikan dan dia dah tak jadi Perdana Menteri, so remote ni macam hidup sengan mati tak mau lah. Macam itu ya antara kelemahan sistem kita lah, ya. Kadang bergantung pada pemimpin dah tak ada, dah tak buat walaupun rancangan tu bagus, ya. Okey. Okey, seterusnya lah. Okey, ini dia punya yang tadi lah, dia punya perincian tadi. Konsep pernikahan Islam untuk menyampaikan ilmu, kemana sebagainya itu diperkukuhkan supaya mendapat membentuk personaliti dan tingkah laku modal insan yang bagus, ya. Okey. Um, ini bahagian BPK ni ke bahagian pendidikan apa saya tak pasti ingat. KPM dengan Morris satu program yang mendidik pelajar menjadi ihsan. So, mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral ni menjadi satu pada platform lah untuk membina aspek-aspek nilai di kalangan pelajar. Pelajar Islam, pendidikan Islam dan pelajar bukan Islam ialah melalui pendidikan moral. Okey. Mungkin ni sebahagian kita dah sentuh dah tadi. Okey. Okey, ni kita pun dah sentuh sebahagian tadi. Okey, ni nilai murni merentas curriculum ni. Okey, nilai etika, nilai budaya, nilai moral, nilai agama. So, maksudnya nilai-nilai murni ni ada yang daripada nilai agama, nilai moral, nilai budaya dan nilai estetika. Okey. Apa strategi pendidikan nilai murni di sekolah ni? Maksudnya strategi ialah fokus pada tiga tu lah. Kognitif, efektif dan tingkah laku. Ataupun psikomotor. Kognitif, efektif ataupun psikomotor. Tingkah laku. Jadi mengetahui tentang sesuatu yang baik, mengingati sesuatu yang baik. Okey, biasa kognitif ni ialah berkaitan dengan pemikiran. Efektif ni ialah biasanya perasaan, mengingini sesuatu yang baik. Kita punya perasaan. Okey, tingkah laku ni ialah psikomotor. Kita lakukan. Hands on. Hands on. Jadi maksudnya fokus strategi pendidikan ni ialah melibatkan pemikiran, perasaan dan tingkah laku ataupun psikomotor. Okey. Jadi dalam konteks tersebut, aktiviti-aktiviti dalam kelas pun dalam PMP kita libatkan elemen ni, tiga elemen ni. Kognitif seperti soal jawab, pemikiran, ataupun perbincangan,
Efektif ni ialah perasaan ni kita boleh bincangkan soal-soal yang berkaitan. Okey, perasaan mungkin kalau menyanyi ni kan, kalau contoh perasaan kan, kalau yang mengajar pendidikan Islam ada setengah ustaz ustazah menyanyi mendendangkan lagu nasyid contohnya. Dalam lagu nasyid tu kan dia melibatkan elemen efektif perasaan, you dengar seronok, sayu ataupun sedap didengar kan. Jadi dalam istilah singkatan-singkatan lagu nasyid tu ada elemen menilai. So jadi you mengaitkan dengan nilai tu dengan perasaan, you happy, enjoy mendengar nasyid. Itu contoh lah. Atau you bercerita contohnya, cerita soal-soal yang berkaitan dengan, jadi biasanya kadang-kadang dia melibatkan ketiga tu kognitif, efektif dan juga tingkah laku. Kemudian cikgu tu macam berlakon contohnya. Melakonkan apa-apa yang berkaitan nilai. Itu kan tingkah laku dan kita menghendaki pelajar pula melaksanakan demikian. So pelajar bertingkah laku, efektif dan kognitif. Okey, kemudian kognitif tadi dia punya huraian sedikit banyak. Kesedaran tentang dimensi terkemelut nilai yang wujud masa kini, mengetahui nilai-nilai murni, apa kepentingan nilai, mengetahui perspektif yang perlu diambil, mengetahui keupayaan diri membuat penakulan, mengetahui tahap penguasaan ilmu. So semua berkaitan dengan pemikiran. Okey, ini contoh-contoh saja. Of course mengetahui dan faham jugalah. Faham, you faham. Okey, kena tim ni tahu dan faham juga. Kan saja tahu saja tapi kena faham. Ini just saya petik berapa ni saja tapi kena tahu dan faham lah. So maksudnya kena lah pemikiran. Emosi, ni suara hati iaitu rasa bertanggungjawab untuk melakukan sesuatu yang baik, menjaga maruah diri, kebolehan mentakdiri, menyertai kebaikan, memiliki kawalan diri, kemanusiaan. Jadi itu yang emosi lah. Okey. Perasaan Kalau aku ni ialah psikomotor, skill ni itu kalau kita tengok tu selalu kita dengarkan emotional intelligence dan the level of tolerance ataupun kadang-kadang living skill dan technique of human technology, kemahiran mendengar penguasaan bersama. So ni tinggal laku lah. Okay, dan juga kebolehan kita melaksanakan nilai murni okay, ataupun tabiat amalan kita. Okay, Sorry, sir. Yang emosi itu efektif kan? ya betul. Emosi efektif. Perasaan efektif. Okey. Ini contoh-contoh saja. Kita boleh kembangkan lagi emosi ni. Perasaan ni, ini contoh-contoh pembukaan suara hati. Okey. Mencintai kebaikan Tapi emosi juga macam you emosi contohnya you emosi you apa? Uh, you tak ada prejudice contohnya. Itu emosi juga pada saya. Okey, so tapi ni contoh je pembukaan suara hati, pembukaan kawalan diri. Okey, jadi emosi ni yang berkaitan dengan, jadi emosi juga penting untuk dipupuk supaya seorang tu ada kebolehan dia menguruskan emosi yang sesuai yang sesuai. Emosi ni kalau kita tak uruskan, contohlah kesabaran, itu sebagai elemen perlu dididik dan emosi tidak prejudis pada saya lah. So you kena ada suara hati yang okey dan macam ni dia kata rasa tanggungjawab, you rasa walaupun orang ada ke tak ada, you rasa tanggungjawab, contoh you ada emosi kepercayaan, semua percaya pelajar boleh berjaya kalau you betul cara bimbingan dia. Itu kan pada saya lah, itu elemen-elemen emosi tu. Elemen emosi ni perlu dididik juga,
dibina tu supaya emosi kita dapat diurus dengan baik. Kita tak boleh jadi ikut je emosi kan. Contohnya emosi ke orang berjaya, macam mana emosi kita menguruskan emosi. Setengah orang dia mungkin jealous yang tidak sesuai kan. You kata macam dengki, itu kan you menguruskan emosi kita. Sepatutnya kita, wah saya nak bagus ya, kita dalam hati kita tanya, macam mana you menguruskan emosi tu. Okey, jadi kita tak nak cenderung emosi yang jahat pada sesuatu yang baik kan. Contohnya jiran kita beli kereta besar contohnya. Jadi macam mana kita menguruskan emosi tu? Itu emosi ya. Jadi itu perlu dipupuk peringkat awal. Jadi kita tak naklah emosi kita nampak orang berjaya kita memburukkan cari kelemahan dia pula. Sedangkan dia dah dapat capai satu tahap. Sepatutnya kita kata kita yang baik tu kita nak cuba contohi. So itu itulah dia mungkin kita kata dia deserve dapat tu. Tapi tak maksud kita pun boleh dapat kerjaan mengikut lunas kita, kapasiti kita, macam tu. Kita mesti percaya everyone boleh berjaya mengikut kapasiti masing-masing jika kita ada usaha dan inisiatif tu. Kita berdoa juga, macam tu. Kita jangan terperangkap dengan satu kejayaan. Ini menyebabkan kita lebih emosi, kita iri hati yang tidak sesuai, dengki sehingga menerbitkan fitnah, ataupun mencari keburukan orang lain yang berjaya. Jadi itu mungkin Tuhan dah tentukan dia tu, yang usaha dia macam tu, tapi kita juga boleh berjaya mungkin dalam sudut yang lain. Sebab kita pun ada potensi kita. Kita mesti macam itulah, kita macam mana memurukkan emosi dan at the same time kita tak reduce kita punya self esteem kita, sehingga menyebabkan kita cenderung beremosi yang tidak sesuai tu. Itu pada saya lah bukan mudah lah, kita kena pupuk peringkat awal dekat kanak-kanak dan sebagainya. Okey, ini tingkah laku maksudnya you punya tadilah kita tengok you punya psychomotor, apa you buat, tabiat you, tingkah laku yang kita nampak. Okey, kan dia punya kita kata behavior lah, tingkah laku yang kita nampak yang dia buat. Apa itu cetusan pada dalam hati dan pemikiran. Okey, kemudian pelaksanaan pengajaran nilai murni oleh guru dan bidang ajar. Okey, so ini antara elemen yang bagus lah. Kita pengajaran nilai murni oleh guru itu melayani dia dengan penuh kasih sayang dan hormat. Nampak ni ada kata hormat ni. Kita tak nak pelajar dia hormat kita, kita tak hormat pelajar, tak boleh. We have to respect pelajar, pun ada nilai dan maruah dan juga harga diri mereka. Walaupun mereka berhingus, masih lagi umur yang rendah lagi. Okay, kita mesti juga membina kasih sayang. Bukan maksud saya maksudnya kasih sayang ni very important. Contoh ni kalau you kata, kalau you menghargai dia, itu kasih sayang juga. Dan ini juga nilai-nilai yang bagus. Seperti saya ceritakan tadi, kalau saya tengok macam mana saya tengok cikgu dengan maju melayan anak saya, so saya tengok dia sangat very sincere, very sincere walaupun dia agama lain dengan anak saya, very sincere. Saya tengok dia memang ingin mendidik, mengembangkan potensi anak saya tu. Itu contoh saya nampak based on my pengalaman sikit sebanyak. Itu penting lah, nilai itu masuk guru tu bagus. Dia tak kesayu agama lain masa lain. Dia percaya budak-budak boleh berjaya dengan cara ni. So kita dah bincang tadi teladan, memati untuk amalan sosial yang baik. Memati dan betul, maksudnya kita, pelajar kita yang nampak menunjukkan perubahan yang baik tu, ada segi aktiviti amalan pemikiran, kita beri peneguhan. Peneguhan. Jangan cari yang buruk je. Cari yang baik tu, kita walaupun sedikit perubahan, kita beri peneguhan yang sesuai lah. Janganlah perubahan sikit you bagi peneguhan yang tidak, yang orang kata tak relevan. Okay? Bagi hadiah yang tak kena, tak betul aja.
Tapi yang sesuai, peneguhan positif yang sesuai. Supaya amalan-amalan yang baik anak didik kita tu kan dapat mereka sustain kan, mereka maintain kan, mereka kekalkan sebab adanya peneguhan yang kita berikan, peneguhan-peneguhan yang sesuai. Okey, peneguhan ni pelbagai cara lah nanti you akan belajar dalam pendidikan bagaimanakah memberi peneguhan pada pelajar melalui pelbagai cara lah, pelbagai cara dengan melalui verbal, melalui ungkapan-ungkapan tertentu dan pelbagai cara. Membetulkan kesalahan pelajar cari hikmah. So itulah kalau ada pelajar tak perfect uh, yang penting berhikmah tu. Kita jangan sampai demoralize pelajar. Pelajar still belajar so jadi of course mereka tak perfect. Mereka akan melakukan kesilapan-kesilapan dan yang penting mereka belajar daripada kesilapan. Okey, jadi kita kalau kadang kita setengah orang cikgu tu cenderung mencari kelemahan pelajar, kesalahan pelajar sehingga dia meng-highlightkan kelemahan dan kesalahan pelajar tu jangan pelajar tu sangat terkesan menyebabkan dia harga diri tercabar, moral dia dia itulah berhikmah tu kita tujuan yang penting dia dapat dia sendiri akan memperbaiki kelemahan dan di same time dia memperteguhkan elemen-elemen yang baik. Itu tujuan tapi kalau kita cara yang tak berhikmah mungkin kesan terbalik. Dia akan jadi lebih teruk dan sebagainya. Tak tercapai lah objektif kita nak membantu membina nilai murni dalam kalangan dia tu. Okey, itu sangat penting cara yang berhikmah yang sesuai. Okey, kemudian community bilik darjah ni. So macam-macam lah kita buat okey, hubungan sama pelajar, okey, hormat menghormati, okey, so membantu murid-murid dan sebagainya tu menggunakan masa lagi. So kita hormati apa pelbagai bangsa, kalau pelbagai bangsa, pelbagai jantina dan juga menghormati sebab kita kena ingatlah pelajar tu ada yang pelajar yang dalam kelas pertengahan, ada yang kelas B40, ada yang kelas lain. So jadi supaya itu tak menjadi kekangan pada hubungan pelajar hormat menghormati. Jadi kita nak bina tu sebab ada setengah pelajar mungkin dia apa apa dia akan jadi kita tak nak pelajar akan gap wujud menyebabkan mereka tak boleh berinteraksi, tak menghargai satu sama lain kalau berdasarkan social economic status. Kita tak nak macam tu. Kita bina di peringkat dalam kelas kita dengan cara yang sesuai. Jadi kita tak boleh highlightkan kalau dia ada pangkat atau kekayaan dan sebagainya. Sebab itu akan juga akan menghalang hubungan yang baik, interaksi yang baik dengan pelajar sama pelajar. Okey. Okey, jadi inilah perkara yang dilaksanakan dalam kelas mengamalkan disiplin belajar yang boleh menjadi peraturan. Inilah peraturan-peraturan, menyediakan syarat jika berlaku. So, mesti ada perbincangan musyawarah. Okey, kesalahan-kesalahan. Kalau ada hukuman-hukuman tu yang berpatutan, bukan macam hukuman yang sangat tidak berpatutan, bukan hukuman yang mendidik. Itu tak bagus lah. Tidak bersifat pengajaran. Okay, ada kan zaman-zaman saya dulu kan salah sikit je berdiri atas kursi satu masa dalam kelas. Tu bayangkan tu sangat tidak bersifat mendidik. Tu pada saya lah zaman-zaman dulu kita tak boleh salahkan. Memang sangat tak wajar tindakan-tindakan yang salah sikit dilempang contohnya. Okey, kemudian lari keliling padang berapa kali. So sangat tidak mendidik menyebabkan pelajar tu memberi persepsi negatif pada cikgu dia, menyebabkan dia tak berminat dalam subjek dan sebagainya. Dia tentulah tidak kesejahteraan, tidak menyumbang kepada kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Jadi kalau ayah dia tahu pula ayah dia mesti tak happy, kenapa anak aku okey. Memanglah ada yang pandangan dulu memang ada kesan baik, tapi kita kena tengok dari aspek yang sekarang ni, you have to respect individu pelajar tu
dia pun ada maruah dan sebagainya. Okay, kita tak nak menggunakan kaedah pendidikan yang kuno, pendidikan yang tidak mendidik, tidak mengajar, tidak membimbing pelajar. Kita nak menghasilkan masyarakat yang yang penyayang, yang harmonis, yang sejahtera. Okey. Okey, ni kita juga dah bincang tadi berbagai kaedah pendekatan pengajaran dan pelajaran. Okey, memupuk nilai, penjelasan nilai, analisis nilai, perkembangan rasa, perkembangan kognitif, dan sebagainya. Okey, mempelbagaikan pengajaran nilai seperti ini. So inilah okey, so berbagai-bagai cara kan kita dalam pengajaran. Bercerita pun boleh mengaitkan dengan nilai, cerita yang ada nilai lah. Dan kita minta pelajar komen ataupun kita minta pelajar keluarkan, subscribekan apa yang mereka dapati daripada cerita. Cerita tak mestinya cerita verbally oleh cikgu, mungkin kita tunjukkan video ataupun berbagai-bagai cara lah. Lakonan juga, sama ada pelajar terlibat ataupun tunjukkan lakonan lain, nyanyian, lawatan dan sebagainya. Seperti saya sebut tadi, nyanyian yang ada nilai. Itu kan kalau tengoklah pelajar tu jenis macam mana. Kalau pelajar tingkatan 6, tingkatan 5, tentulah nyanyian tu berbeza dengan pelajar yang sekolah rendah kan. Kan lain pemikiran mereka, tahap pemikiran mereka lain kan. So tentulah disesuaikan dengan pelajar dan proses memupuk nilai. Okey. Okey, so jadi peranan guru dalam memupuk nilai ni sebenarnya pelbagai cara, pelbagai kaedah, pelbagai pendekatan dan mestilah berhemah, profesional, dan at the same time guru juga merhati nilai-nilai tu supaya pelajar dapat meneladani, dan at the same pelajar dapat menghormati cikgu tu dan believe pada cikgu tu, sebab nilai tu guru juga menghayatinya, at the same time dia nak mindah pada pelajar. So elemen-elemen nilai tu melalui subjek-subjek tertentu seperti pendidikan Islam dan juga pendidikan moral tadi, dan juga yang lain-lain, nilai juga dipupuk melalui kokoh dalam merentas kurikulum dalam subjek-subjek juga dipupuk di samping subjek pendidikan Islam dan moral. Jadi diharapkan melalui pelbagai pendekatan, pelbagai kaedah merentas kurikulum tadi, melalui kokoh, melalui kurikulum, subjek matter dan sebagainya itu, jadi diharapkan pelajar dapat dipupuk, dapat memahami, mengetahui dan menghayati nilai-nilai daripada peringkat awal sehinggalah membawa mereka ke dalam dunia pekerjaan, dan tentulah ini akan memberi kesejahteraan kepada diri pelajar itu sendiri. Kalau mereka berjaya dalam hidup, dalam pekerjaan, jadi dia pun sejahtera pelajar tu, family dia sejahtera, masyarakat juga sejahtera, dan juga akhirnya negara akan sejahtera. Itulah pentingnya nilai-nilai ni. Dan memang nilai yang baik, nilai bukan saja yang berkaitan tentang rasuah, tentang ni, nilai juga contoh willing to learn, itu juga nilai. So okay, willing to learn. So kalau setengah pekerja tu kan, mungkin dia agak slow learner peringkat awal, tapi kalau dia ada attitude, sikap yang suka nak mendalami atau setiap masa, membaiki diri setiap masa, akhirnya dia akan jadi hebat, berjaya juga. Jadi itu juga nilai willing to learn. So you bersedia nak belajar. Okay, sebab you tahu bila belajar you akan dapat membina pengetahuan, kemahiran yang baru, dan memperkasa pengetahuan dalam diri kita, dan juga dapat mendapatkan nilai-nilai baru. Okay, so itu juga nilai. Jadi nilai banyak aspek, nilai perpaduan, menghormati orang, menghargai, okay, mementingkan soal keharmonian dalam hidup, itu nilai. Setengah orang kan suka kacau-kacau, jadi dia tak melihat nilai keharmonian itu sebagai nilai. Jadi dia tak ada nilai untuk memupuk keharmonian. Jadi nilai ni perlu dilihat dalam skop yang besar, dalam soal-soal pelbagai lah sebenarnya nilai ni. Bukan saja, kadang-kadang kita sebut nilai hanya tentang rasuah saja.
itu a part of sebahagian pada. Banyak aspek-aspek lain nilai. Okay, so perlu dibina, ditanam. That's why nilai boleh dibentuk, ditanam, dipupuk dalam merentas kurikulum dan juga melalui subjek matter seperti pendidikan Islam dan moral tadi. Okay. Nilai contohnya kalau kita pergi camping, kita tak buang sampah merata-rata. Itu kan nilai juga. Okay. Kita friendly environment. Jaga environment. Itu nilai juga. Kan? Dan banyak aspek lah sebenarnya. Okay. You all okay? Okay, Okay, sir. 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 Ah, Okay, sir. apa dia? Apa dia? You teka-teka kan apa? You punya line tak okay kot. Okay, saya ada satu lagi bahan. Okay, mungkin kita boleh habiskan hari ini. Besok saya akan sentuh sekejap je. Sebab besok saya ada mungkin saya bagi satu lagi bahan barangkali. And then mungkin kita boleh buat sikit and then kita malam kita tak payah tu. Dan besok saya masuk sekejap untuk tengok tajuk-tajuk tu. Boleh tak macam tu? Boleh. Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Okey. Saya ada satu topik lagi. Kita break sekejap 5 minit macam tu. Kita sambung topik dan mungkin kita habis agak lewat sikit. Jadi malam kita tak perlu. Kemudian besok saya akan masuk pagi saya ada event saya ada event pukul 9 sampai tengah hari. So kita mungkin kita buat nanti saya message dalam WhatsApp group sama ada kita boleh buat tengah hari kelas and then petang saya ada event lagi so tengok macam mana kalau petang tu saya boleh cepat so you harap you boleh tengok lah memang besok sepatutnya kelas kita tapi kalau saya tak ada kelas you teruskan bincang dalam apa you punya topik yang dah dapat tadi jadi besok kemungkinan saya akan masuk tengah hari macam tu saya akan message dalam group memang saya ada event pagi saya ada pelawat luar daripada luar negara besok pukul 9 sampai tengah hari petang pula ada daripada luar negara juga tapi daripada negara lain jadi tapi apa pun sekejap lagi kita masuk satu topik yang satu lagi yang last dan besok saya akan masuk sentuh pada tajuk-tajuk yang you punya tajuk tu dan besok pada masa-masa yang kelompangan tu you boleh bincang dalam grup masing-masing topik yang you dapat. Okey, nanti kemudian sebelum nanti pertemuan kedua, you boleh juga hubungi saya ataupun nak buat online meeting sekejap ke dalam grup you all untuk pastian tajuk-tajuk subtema yang you dah bincang. Boleh je, no problem. Jadi sebenarnya masa kita yang besok yang tak masuk tu di cover oleh pertemuan perbincangan sebelum pertemuan kedua. Okey. Saya agak open dalam perbincangan dengan mana-mana grup. You boleh just message saya. Okay, boleh tak grup kami malam ni 20 minit tengok you punya tajuk-tajuk yang you dah bincang supaya tak menyimpang bertajuk kan, skop tajuk you. Okay je boleh, no problem. Ataupun you just message saya tajuk-tajuk yang dia buat nanti saya check saya kata okay you tambah ni so you boleh cara bertulis dalam WhatsApp atau cara personal ataupun melalui online meeting kita boleh buat from time to time sebelum pertemuan kedua nanti. Okey, apapun kita break sekejap. 5 minutes macam tu. Kita sambung sekejap lagi topik hari sekali. Sir, Ya? saya nak minta izin keluar awal kelas petang ni boleh sebab saya nak pergi klinik. Okey, boleh. No problem. Nanti saya akan share semua bahan-bahan dalam WhatsApp group kita. Okey? Okay, thank you, sir. Alright, problem.